Mengenali, mengamalkan nilai agama adalah aspek yang dititik beratkan oleh Islam, terutamanya dalam perkara asas seperti ibadah. Perkara ini perlu dididik dan diterapkan bukan sahaja kepada individu normal, tetapi juga golongan yang kurang bernasib baik seperti orang kelainan upaya OKU, agar mereka boleh melayari kehidupan normal sebagai OKU Muslim. Nama saya Wan Abdul Hanan bin Wan Abdul Latif, nombor matrik 1221312. Tajuk yang diberi ialah isu OKU dan agama. Yang pertama, halangan untuk berinteraksi. Orang kurang upaya dikenali sebagai insan yang istimewa, yang terdiri daripada mereka yang dikategorikan mempunyai masalah seperti kurang upaya penglihatan, kurang upaya pendengaran, kurang upaya fizikal, kurang upaya pertuturan, kurang upaya pembelajaran dan kurang upaya pelbagai. Ini merupakan suatu kesukaran bagi mereka untuk memahami agama dengan lebih mendalam kerana masalah yang dihadapi oleh mereka iaitu sukar untuk berinteraksi. Mereka juga menghadapi kesukaran untuk bertanyakan soalan tentang kefahaman agama kerana kekurangan agamawan yang mahir untuk berinteraksi menggunakan bahasa isyarat. Seterusnya ialah prasarana mesra OKU di masjid masih kurang. Pihak masjid sepatutnya menyediakan kemudahan seperti tempat wuduk khas, kemudahan tandas laluan khas, peralatan khas solat, tempat dan ruang solat khas untuk menarik golongan OKU untuk datang ke masjid. Kemudahan mesra OKU amat diperlukan bagi warga OKU fizikal. OKU fizikal adalah berbeza. Sebagai contoh, OKU penglihatan lebih memerlukan kemudahan prasarana seperti laluan berjalan kaki taktil. Manakala OKU fizikal yang lain memerlukan rem, tandas dan tempat wuduk khas, terutama OKU fizikal yang menggunakan kerusi roda. Perkara ini dapat menarik lagi warga OKU untuk pergi ke masjid bagi mendalami lagi tentang agama sekiranya pihak masjid dapat melaksanakan perkara tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping itu, kita beralih kepada isu yang seterusnya. Pada kebiasaannya, isu yang berkaitan dengan OKU ini adalah kurangnya mendapat perhatian sepenuhnya oleh masyarakat. Perkara ini dapat dilihat melalui tidak semua ibadah, khususnya masjid atau surau untuk umat Islam di negara ini menyediakan prasarana mesra OKU serta kemudahan peralatan yang diperlukan mereka untuk bersama mengikuti aktiviti di premis berkenaan. Hak mendapat peluang saksama dalam masyarakat itu terbatas. Isu OKU di Malaysia mendapat peluang terlibat secara penuh dalam masyarakat, termasuklah sikap negatif dan diskriminasi ekoran kurangnya kesedaran mengenai keupayaan golongan tersebut. Masyarakat hari ini perlu berubah sikap dengan memberikan fokus kepada keupayaan golongan OKU dan bukannya kekurangan atau ketidakupayaan mereka, dan membantu warga OKU Malaysia mendapatkan hak untuk hidup seperti orang normal. Di samping itu, semua individu tanpa mengira keupayaan dan ketidakupayaan mereka, jantina sosial, ekonomi, kebudayaan, latar belakang etnik atau agama mempunyai hak yang sama rata untuk mendapatkan kualiti kehidupan yang baik. Antara hak OKU di Malaysia ialah mendapatkan kemudahan awam dan accessibility, mendapatkan peluang kesaksamaan dalam pekerjaan, peluang kesaksamaan dalam pendidikan dan peluang kesaksamaan dalam bersosial. Oleh itu, Islam sangat meneliti dalam setiap ibadah yang dilakukan oleh penganutnya bagi memenuhi hasrat sebagai hamba Allah yang sama diciptakan untuk beribadat kepadanya. Seperti adanya rukhsah dalam solat bagi golongan OKU malah menjadikan golongan ini tidak dipikirkan oleh masyarakat. Nama Sarah Hajar Aisyah binti Az Mustafa, nombor matrik 1213457. Antara cabaran yang dihadapi oleh golongan kelainan upaya dengan agama adalah yang pertama, kesukaran dalam mendapatkan pengajar agama yang berkemahiran dalam berbahasa isyarat. Kebanyakan tenaga pengajar agama tidak berkemahiran dalam menggunakan bahasa isyarat.
Pengajar agama tidak dapat menguasai bahasa isyarat dengan baik sehingga menyebabkan ilmu yang disampaikan kurang jelas. Kesannya menyebabkan golongan kelainan upaya kurang memahami pengajaran agama yang disampaikan. Penguasaan bahasa isyarat amat penting kerana bahasa isyarat merupakan medium utama komunikasi bagi mereka, terutamanya golongan yang pekat dan bisu. Seterusnya adalah kekurangan bahasa isyarat agama. Kurangnya bahasa isyarat agama akan menyebabkan golongan orang kelainan upaya kurang minat dan memahami pembelajaran agama dengan baik. Kebanyakan istilah-istilah agama tidak dapat diperjelaskan dalam bahasa isyarat dan ini menyebabkan golongan pekak sukar memahami agama Islam. Bahasa isyarat yang berkaitan dengan agama Islam perlu diadakan dan dipelbagaikan supaya pemahaman dan minat golongan kelainan upaya terutamanya golongan pekat terhadap pembelajaran agama Islam dapat dipertingkatkan. Seterusnya, kesedaran ibu bapa. Ibu bapa pada masa kini kurang beri perhatian kepada anak-anak OKU mereka. Mereka anggap anak-anak OKU mereka ni tidak taklif, iaitu tidak wajib untuk mempelajari Al-Quran dan fardu ain. Selain itu, terdapat juga segelintir ibu bapa ni dia tak berminat dan dia tak bagi kerjasama dalam membantu anak-anak mereka untuk belajar tentang hal-hal ilmu agama ni. Anak-anak OKU ni kan anak-anak yang istimewa. So, ibu bapa kenalah bagi perhatian yang lebih kepada mereka. Selain itu, ibu bapa juga terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka sehingga mereka tidak mempunyai masa untuk diluangkan bersama anak-anak OKU mereka. Jadi, anak-anak OKU mereka ni kurang diberi pendidikan. Macam bila mak ayah sibuk, mereka tak dapat nak cari guru-guru yang mahir dalam bahasa isyarat untuk ajar anak-anak mereka mengaji, solat. Yang terakhir, kesedaran masyarakat. Okay, seperti yang kita tahu, golongan orang kelainan upaya ni jarang diberi perhatian oleh masyarakat lain. Ibu bapa mereka sendiri pun kurang bagi perhatian kepada mereka, tambahan pula masyarakat lain kan. Golongan OKU ni juga masih terpinggir dan mengalami kesukaran dalam melakukan hal-hal yang berkaitan ilmu agama seperti ketika menunaikan solat, mendengar khutbah, janjian program agama. Ialah apabila mereka nak solat, macam tak ada kemudahan. Macam kerusi roda untuk disediakan untuk diorang solat tu tak ada. Lepas tu bila nak mendengar khutbah Jumaat, tak ada pakar isyarat bahasa yang nak translate untuk mereka. Golongan OKU ni juga dianggap sebagai golongan yang tidak ditaklif untuk melaksanakan ibadah seperti golongan normal yang lain. Masyarakat kini menganggap golongan ni tidak perlu diberi pendidikan. Selain itu, apabila seorang tu dia tidak mempunyai anak-anak OKU ni, mereka tidak cakna dalam mengambil tahu isu yang dihadapi oleh golongan ni lah, terutamanya apabila berkaitan dengan hal-hal agama. Ialah mereka tak tahu nak handle macam mana orang-orang OKU ni. Seterusnya, masyarakat sekarang juga tidak berminat untuk mempelajari bahasa isyarat. Maka kita pun kekurangan pakar dalam bahasa isyarat. Setengah orang mereka belajar tapi tidak mahir untuk mengajar orang-orang OKU ni lah. Akhir sekali, pembangunan konsep dan model masjid mesra orang kelainan upaya di Malaysia ni juga masih kurang memberangsangkan. Jadi, setiap peringkat masyarakat, tidak kira lah masyarakat ataupun ibu bapa, perlulah mengambil perhatian yang penting kepada golongan orang kelainan upaya ni, kerana mereka juga berhak untuk mempelajari ilmu agama seperti golongan normal yang lain. Mereka juga perlu diberi kemudahan untuk melakukan hal-hal agama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya kita beralih kepada solusi, di mana antara solusi terhadap isu yang kita perbincangkan tadi adalah yang pertama, Majlis Agama Islam dan JAKIM sendiri sebagai penggerak ke arah pelaksanaan Masjid Mesra OKU. Okay, kalau kita lihat pelaksanaan Masjid Mesra OKU tidaklah terhad hanya kepada penyediaan prasarana sahaja, tapi juga mungkin badan-badan seperti ini bertanggungjawablah untuk mengadakan mungkin kursus pengurusan masjid terhadap pihak-pihak pengurusan masjid supaya mereka dapat mereka turut mewujudkan AJK ataupun sukarelawan yang dapat mengendalikan golongan orang kurang upaya. Apa yang dimaksudkan dengan mengendalikan golongan kurang upaya ini? Mungkin mereka boleh mencari atau mengenal pasti bilangan golongan orang kurang upaya yang berada di sekitar kediaman masjid mereka, dan secara tak langsung mereka dapat mengenal pastilah apa kekurangan yang dihadapi oleh golongan ini, dan dapat mengenal pasti juga apa alat bantu yang bersesuaian lah untuk disediakan dekat masjid tersebut. Seterusnya, organisasi yang mempunyai AJK atau sukarelawan yang mengendalikan OKU ini juga
secara tak langsung bila dia mendapat data yang data berkenaan dengan golongan upaya yang wujud di sekitar kawasan masjid mereka, secara tak langsung mereka boleh kenal pasti sekiranya golongan mereka ni ada sebarang masalah seperti masalah kesepitan hidup ke. So dari situ mereka mungkin boleh tawarkanlah peluang pekerjaan dengan cara penyertaan mereka dalam organisasi masjid seperti menggalas jawatan seperti Bilal ataupun Siam Masjid. Seterusnya, poin seterusnya adalah kaedah pengajaran agama yang menggunakan perantara sebagai bantuan atau media untuk golongan orang-orang upaya. Seperti yang kita tahu, masjid bukan sahaja tempat ibadah tapi juga ada program-program lain seperti ceramah dan juga khutbah ataupun forum perdana, dan itu memerlukan alat bantu lah, maksudnya macam medium supaya informasi tersebut dapat khususnya kepada golongan orang upaya pendengaran ni. Sebagai contoh, mungkin kita boleh menyediakan jurubahasa isyarat ketika buat ataupun ceramah dan sebagainya lah, supaya mereka dapat menghadiri program tersebut dan turut mendapat input hasil daripada penyertaan program tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nailina Jiha binti Sazali akan mengulaskan tentang solusi bagi topik OKU dan agama. Okey, sebelum ni kita dah lihat pada solusi pertama dan kedua. Okey, sekarang kita akan masuk pada solusi yang ketiga, iaitu sentiasa menyantuni dengan baik dan penuh kasih sayang kepada semua golongan, termasuklah golongan OKU. Okey, apakah itu golongan OKU? Golongan OKU adalah golongan orang-orang upaya di mana mereka mempunyai kekurangan dalam pada masa jangka yang panjang dari segi fizikal, mental, intelektual ataupun deria. Okey, bagi golongan orang-orang upaya ini, kita hendaklah menyantuni mereka dengan penuh kasih sayang dan dengan baik. Okey, cara kita untuk menyantuni golongan OKU ini berbeza untuk bagi setiap golongan. Okey, seperti contoh, cara kita untuk menyantuni orang pekak berbeza dengan cara kita menyantuni orang yang buta. Okey, kita lihat pada satu persatu. Okey, cara untuk kita, di antara cara untuk kita menyantuni orang yang pekak adalah kita hendaklah mewujudkan eye contact dengan golongan tersebut agar mereka dapat rasakan yang bahawa mereka ini diberikan perhatian. Okey, seterusnya kita hendaklah menggunakan gerak-geri ataupun sign language yang jelas, dan kita hendaklah menunjukkan sign language tersebut di bawah tempat yang terang, jangan di tempat yang gelap ataupun yang ada penghadang. Ini adalah kerana kita hendak memberikan maklumat yang jelas agar golongan tersebut dapat faham apa yang hendak kita sampaikan. Okay, tambahan pula, kita hendaklah janganlah menggunakan perkataan atau panggilan yang negatif kepada mereka seperti woi pekak, kau ni pekak ke, contoh. Okey, ini adalah kerana untuk golongan orang yang pekak ini, mereka sebenarnya mempunyai kebolehan dalam melihat gerak-geri bibir kita. Jadi apabila kita macam berkata yang negatif, mereka dapat baca apa yang kita cakap pada mereka itu dengan jelas. Jadi di sini kita hendaklah menjaga hati mereka, kita hendaklah menjaga tata tutur kita agar kita tidak dapat membuat orang lain terasa hati dengan kita. Okey, itu adalah cara menyantuni orang yang pekak. Okey, bagi cara untuk menyantuni orang yang buta adalah mula kita hendaklah memperkenalkan diri kita dulu dan kita minta izin sama ada kita boleh bantu dia ke ataupun tidak. Okey, contohnya seperti kita ada macam saya terjumpa seorang makcik di masjid. Jadi makcik tu seorang yang buta. Jadi saya nak tolong dia, jadi saya pergi dekat dia dan saya kenalkan diri saya dulu. Okey, Assalamualaikum makcik, saya Nelly. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Kita kena tanya dulu dekat makcik tu. Ini sebabnya adalah setengah golongan yang buta ini, mereka sudah terbiasa menjadi seorang yang berdikari. Jadi mereka lebih suka untuk bergerak sendiri, berusaha sendiri untuk sampai ke tempat apa yang mereka nak pergi tu. Jadinya kita minta izin dulu, ada apa-apa yang nak saya bantu ke? Okey, anda kata makcik tu kata, oh tak apa nak tunjuk je jalan dekat makcik, nanti pandailah makcik pergi kan. Okey, bila kita dapat begini, situasi begini, kita hendaklah menggunakan arahan yang jelas kepada golongan orang yang ada masalah penglihatan ini, iaitu buta, seperti menggunakan ayat yang jelas seperti jalan ke depan, belok ke kanan, belok ke kiri, berapa langkah. Okay, seperti contohnya, okay, makcik tu kan nak tahu kan dekat mana darjah perempuan. Jadi kita hendaklah menyatakan arahan yang jelas kepada makcik tersebut seperti, okay, makcik jalan ke depan dalam 5 langkah, kemudian makcik belok ke kanan, dah sampai. Contohnya seperti itu. Okay. Baiklah, solusi yang keempat pula adalah menyediakan kemudahan yang mencukupi untuk golongan OKU serta menyediakan peralatan yang telah diselenggara dengan baik. Okey, di antara contoh kemudahan yang patut kita ataupun pihak pusat masjid sediakan bagi golongan OKU ini adalah
pertama, kemudahan daripada segi kursi roda. Okey, dalam menyediakan kemudahan kursi roda ini, pihak Pusat Masjid perlulah lihat akan keadaan kursi roda tersebut. Janganlah hanya macam ada kursi roda, ada macam tu. Kita perlu tengok macam mana tayar dia bocor ke tak, pecah ke, dia punya tempat pemegang tu tercabut ke. Ini kita nak pastikan bahawa apabila golongan OKU ini gunakan kursi roda tersebut, mereka macam rasa selesa. Tak ada rasa macam tak naklah pergi masjid dah, dia punya kursi roda dia tercabut. Tak nak macam tu. Jadi kita nak bagikan keselesaan kepada golongan OKU tersebut. Okey. Kemudahan yang seterusnya adalah menyediakan tulisan braille untuk orang yang naik masalah penglihatan ataupun buta. Okey, seperti contoh dalam lift, kita pihak masjid perlulah menyediakan tulisan braille dan setiap button di dalam lift, dan beritahu setiap button tu tempat pertama tu adalah apa, macam tempat solat ke, tingkat 2 tempat air wuduk ke, contoh begitu. Okey, bagi macam pengalaman saya pernah masuk ada satu masjid ni, dia ada lift dan dia ada sediakan tulisan braille dalam lift. Tapi sedihnya tulisan braille tersebut telah macam orang dah dikopik oleh orang lain. Maksudnya macam maksudnya tulisan braille tu dah tak timbul lah. Maksudnya macam nampak kesan orang macam vandalism tulisan tersebut. Jadi kat sini pihak masjid diorang perlulah menyelenggara diorang punya setiap kemudahan tu kalau boleh setiap bulan. Maksudnya satu bulan sekali, agar macam keselesaan para jemaah tu lagi bagi untuk golongan OKU ni, dia akan lebih selesa lah. Tak adalah masuk dalam lift, alamak ni tingkat apa, tak nak macam tu. Kita nak bagi keselesaan kepada orang golongan OKU ini. Pihak Pusat Masjid perlulah menyediakan ramp, tempat laluan ramp and railing tu dengan maksudnya dia tak ada macam sebarang kebocoran ataupun yang dapat menyebabkan kemalangan bagi golongan yang melalui tempat tersebut. Okey, dan kat sini pihak Pusat Masjid perlulah melihat akan jalan tersebut agar macam tiada apa-apa lubang ataupun yang dapat berikan bahaya yang tajam untuk golongan OKU yang melalui tempat tersebut, agar macam nak berikan keselesaan kepada mereka. Seterusnya, menyediakan tempat parking yang mesra dan yang mudah bagi golongan OKU ni, agar mereka senang untuk masuk ke dalam masjid. Kesimpulan, isu-isu dan cabaran dalam beribadah yang melibatkan golongan OKU haruslah diambil berat oleh kita semua. Hal ini kerana permasalahan seperti ini bukan sahaja mengganggu ketaatan mereka dalam ibadah, bahkan boleh melontarkan semangat mereka dalam mempraktikkan kehidupan beragama. Bertitik tolak daripada itu adalah menjadi amanah buat ibu bapa, masyarakat setempat, para pendidik, agensi kerajaan dan institusi berkepentingan untuk membimbing golongan istimewa seperti ini agar mereka mampu menjalani kehidupan seperti manusia normal.